Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan kehendak Allah serta ilham daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi tujuan besar saya mengadakan rakaman ini adalah untuk berkongsi, tuan-tuan, untuk mengongsikan mengenai dengan ilmu yang sangat penting dalam agama ini, yakni ilmu makrifat lah, makrifat, tuan-tuan ni. Jadi saya terpanggil untuk membuat penerangan ataupun membuat perakaman ini, tuan-tuan, kerana saya tengok di dalam media sosial hari ini, khasnya dalam YouTube, tuan-tuan, view ataupun orang yang duk tengok ilmu-ilmu makrifat ni, orang yang duk mencari ilmu makrifat ni tidak kurang ramainya. Tidak kurang ramai. Mana ramai juga orang yang nak mencari ilmu makrifat, ya. Saya tengok yang ada dalam YouTube khasnya lah, sebab banyaknya dalam YouTube. Saya tengok ramai juga yang mencari ilmu makrifat ni, dan saya tengok kadang-kadang yang menyampaikan ilmu ini bukanlah daripada orang yang benar-benar mengikut kepada syariat Nabi SAW lah, begitulah lebih kurang saya katakan. Jadi oleh kerana ada orang-orang yang Allah buat hatinya minat untuk sampai kepada hakikat, sampai kepada makrifat kepada Allah, ada yang mencari, kan. Jadi saya rasa berdosa kepada Allah apabila saya tidak memberikan penerangan ataupun orang-orang yang mencari itu supaya mereka berjumpa dengan jalan yang betul, jalan yang benar, kan. Sebab yang duk ada tu, yang saya duk tengok tu, kalau ada yang menyampaikan ilmu makrifat pun kadang-kadang bercampur baur, maknanya bercampur ilmu makrifatnya bercampur dengan perkara-perkara yang tidak ada dalam syariat Islam, ataupun kadang-kadang ilmu makrifatnya banyak nukil-nukilan, banyak yang direka-reka. Jadi orang yang mencari ni kadang-kadang mereka ni dahagakan ilmu itu, kan, tetapi tak jumpa dengan guru yang betul, guru yang benar, maka akhirnya mereka mendengar daripada penjelasan-penjelasan daripada yang tidak sepatutnya lah. Saya tidak katakan yang menerangkan tentang ilmu makrifat ni maknanya salah semua apa yang mereka terangkan, kan. Maknanya ada juga yang betul penerangan mereka tu, tapi kita tengok jalan tu kadang-kadang tidak jelas, dan banyak yang disebut dalam YouTube itu kebanyakannya mereka ni banyak membuat persoalan-persoalan sehingga orang nak belajar ni jadi susah, kan. Suruh cari, kan. Ada yang saya tengok tu yang kalau nak belajar dengan dia tu nak kena ada bayaran dan sebagainya. InsyaAllah saya berniat, bertujuan, saya rasa bertanggungjawab sebenarnya untuk saya buka jalan ni. Bukan saya yang bukalah, maknanya saya berikan penjelasan tentang jalan untuk mengenal makrifat kepada Allah ni. Saya akan buka setakat mana yang saya tahu. Saya takkan, insya-Allah saya tak ada orang kata nak
tanya-tanya ke ataupun buat orang jadi tercari-cari, tak ada. Saya akan penjelaskan. Dan kekeliruan-kekeliruan juga saya akan sebutkan dalam siri-siri seterusnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mohon doakan ya untuk saya diberi kekuatan oleh Allah, untuk saya sentiasa diberi kerajinan lah untuk saya buat video live ni. Minta maaf, bukan video live, video rakaman ni untuk saya upload dalam YouTube, supaya yang mencari itu sekurang-kurangnya mereka dapat berjumpa dengan jalan makrifat yang betul, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, dan maknanya jalan yang betul-betul membawa mereka kepada menjadi kekasih-kekasih Allah ya. Sebab saya rasa kalau saya tak buat perkara begini, saya ada ilham yang Allah beri kepada saya. Ilham tu maksudnya saya terlintas nak buat dan saya abaikan. Saya rasa itu satu panggilan daripada Allah lah. Maknanya bila ada ilham lintasan tu satu kebaikan yang Allah nak kita buat. Tapi kalau kita abaikan, saya tak nak esok bertanggungjawab di hadapan Allah sebab ramai manusia yang mencari ilmu ni saya tak berjelaskan, maka saya berdosa, tuan-tuan ya. Maka sebab itulah saya nak buat video ni kan, tuan-tuan ya. Saya perkara begini saya tak sebut dalam kuliah, walaupun saya ada berkuliah di sekitar Johor ni, khasnya di Pasir Gudang, kerana saya memang duduk di sini setakat ni. Saya tidaklah menceritakan secara detail tentang makrifat ni dalam kuliah-kuliah saya. Kerana apa? Kerana dalam kuliah ni tak semua orang yang mencari ilmu ni kan, dan tak semua orang yang dahaga. Jadi kalau orang tak dahaga, saya cerita pun saya rasa mungkin kurang memberi manfaat. Sebab yalah, bukannya ramai sebenarnya di antara manusia-manusia ni yang minat untuk sampai kepada mengenal Allah ni, tak ramai sebenarnya. Kebanyakan kita ni banyak yang tertumpu kepada ibadat, tertumpu kepada nak bersihkan hati, tapi orang yang nak berjalan sehingga sampai usul ilallah ni tak ramai lah. Sebab saya bukan tak buka langsung dalam masjid surau ni, ada juga saya buka, tapi saya tengok dari segi manusia yang nak yang kata macam kita nampak reaksi nak menerima apa yang kita sampaikan tu, nampak macam tak ada yang betul-betul berminat macam tu. Jadi saya buat rakaman macam ni, makna terserah siapa yang berminat, dia akan dengar lah, dia akan carilah ilmu ni, tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di bawah dalam siaran YouTube saya ya. Maknanya apa pertanyaan-pertanyaan tentang jalan makrifat dan sebagainya. Saya akan usaha untuk buat penerangan, sesi-sesi penerangan untuk saya beri penjelasan tentang perkara-perkara tersebut lah. Boleh komen nak tanya apa, boleh komen. Dan saya gunakan saya gunakan medium YouTube ni kerana YouTube ni lebih luas dia punya pencarian tu kan. Kalau dalam YouTube orang nak cari video mungkin susah kan, sebab banyak wall-wall manusia kan, status dan sebagainya bercampur. YouTube ni di video saja. Dan kemudian bila saya buat dalam rakaman YouTube, boleh saya share dalam Facebook, senang. Tapi kalau buat dalam Facebook, tak boleh nak share dalam YouTube kan. Jadi saya gunakan medium YouTube ni lah untuk saya buat penerangan, tuan-tuan ya. Dan kepada yang berminat nak mencari jalan makrifat ni, boleh sharekan video saya ni. Sebab tujuan saya satu je, saya nak orang yang dahaga mencari jalan nak mengenal kepada Allah ni jumpa dengan jalan yang sebenar, tuan-tuan ya. Saya maknanya saya takut ataupun saya tidak mahu manusia-manusia yang hatinya ada kehendak yang Allah beri untuk dia mencari jalan mengenal kepada Allah, tapi dia berjumpa dengan orang yang tak sepatutnya, maka akhirnya dia rasa dia dah dapat dah ilmu yang sebenar, sedangkan dia sebenarnya sudah tertipu daya dengan jalan syaitan ya, dengan jalan-jalan yang meninggalkan syariat dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya mengambil pendekatan ni lah untuk saya menerangkan, tuan-tuan ya. Baik, makrifat ni ataupun orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa untuk mencari dia, untuk kenal kepada dia ni, tuan-tuan, sebenarnya benda ni satu fitrah ya, satu fitrah. Dan tak semua orang yang memang berkehendak nak cari ilmu macam ni. Saya ada tengok dalam penerangan-penerangan YouTube tu, ada orang yang kadang-kadang datang daripada Thailand, sanggup datang daripada Thailand nak cari guru hakikat makrifat ni, sampai datang ke Perak, datang ke
Kuala Lumpur kan, daripada Thailand tu mencari tuan-tuan. Tapi yalah, saya duk tengok guru yang menerangkan tu pun yalah, dari segi syariatnya, dari segi minta maaf cakap lah kan, kadang-kadang dengan merokok dan sebagainya. Jadi cerita pasal makrifat tu tapi berasap rokok dan sebagainya kan. Jadi ini yang saya nak perjelaskan. Jadi kadang-kadang orang mencari ni sampai bersungguh-sungguh, datang dari jauh kan, buat rakaman, dan guru yang menerangkan tu menerangkan seolah-olah maknanya dia ni memang guru yang betul, guru yang benar. Dan dari segi dia punya penerangan hakikat Nur Muhammad kan, ataupun mengenal Allah dengan asma, zat, sifat kan, perbuatan kan, tajalli zat, tajalli sifat, tajalli asma kan. Kadang-kadang kita tengok penerangan tu sangat-sangat, orang kata apa, menarik perhatian kan, dengan dibuka jalan asal kapas, asal benang dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang penerangan tu tak habis. Dan kadang-kadang penerangan ni seolah-olahnya macam mengenal Allah ni macam mudah je. Bukan mudah macam mana, maksudnya cerita gitu sahaja. Nanti saya akan terangkan jalan yang sebenarnya mencari Allah ni bagaimana. Dan kita tak nafikan memang ada orang-orang yang memang hatinya Allah buat kekuatan jiwa hati dia untuk mengenal Tuhan tu memang ada. Tapi tak semua orang ada perasaan macam tu. Ni orang-orang yang Allah pilih lah tuan-tuan ya. Ada orang yang Allah buat kekuatan hatinya dia suka untuk beramal ibadat, untuk cari pahala kan. Ada orang yang Allah buat hatinya berminat untuk dia sibuk dengan mengingati akhirat, mengingati kepada syurga. Itu perkara yang bagus, perkara yang baik. Tapi kita tak boleh nafikan ada manusia yang Allah buat hati dia bukan sekadar untuk beramal ibadat, tapi dia nak kenal Tuhan itu. Dia mencari hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nanti saya terangkanlah hakikat Allah ni bukan maksudnya kita dapat berjumpa dengan zat ke dan sebagainya kan. Nanti saya akan penjelaskan hakikat tu sebenarnya bagaimana. Baik, jadi sebelum saya terang lebih panjang tentang perkara ni, insya-Allah saya akan buat rakaman ni berterusan. Yang ni adalah pengenalan awal makrifat siri 1 lah insya-Allah. Nanti saya akan buat makrifat siri 2, makrifat siri 3 dan seterusnya lah. Dalam YouTube tu ada juga orang-orang yang menerangkan kepada perkara yang benar, tapi saya tengok tak habis sampai ke hujung lah. InsyaAllah saya akan sebutkan sampai ke habis lah. Dan mungkin video saya ni tak tahulah setakat mana yang saya nak sampaikan. Mungkin sampai satu tahap saya rasa saya dah habis bab penerangan. Lepas tu masing-masing berjalan lah. Masing-masing cari guru lah kan. Tu je lah. Maknanya mungkin video ni taklah sampai bila-bila kan. Maknanya saya mungkin buat suatu siri yang sampai cukup berapa siri yang saya rasa dah cukup untuk saya sampaikan. Saya rasa dah cukup faham dah masyarakat. Jadi masing-masing tinggal berjalan lah untuk menuju kepada Allah. Baik. Pertama sebelum kita nak pergi lebih jauh, saya cerita pasal saya sendiri dululah. Seperti mungkin tuan-tuan dan perempuan dia tanya-tanya juga kan. Maknanya Ustaz Isham ni guru dengan siapa kan. Ustaz Isham ni macam mana pengalaman dalam mencari Allah dan sebagainya gitulah. Baik, saya pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, ialah ni semua anugerah daripada Allah lah. Kita tak boleh merasakan kita ni memiliki apa-apa kan. Orang yang nak menuju kepada makrifat ni dia kena kosongkan diri dia. Tu perkara yang paling penting lah. Dia tak boleh pandang diri kita kata. Nanti saya akan penjelaskan perkara-perkara begitulah. Kita tak boleh mendabik dada ini ilmu kita, ni kehebatan kita, tak boleh. Kalau begitu tak akan sampai kepada Allah. Sebab kita nak kenal Allah ni mesti kita kena letakkan diri kita ni kosong. Tak ada apa-apa lah tuan-tuan ya. Jadi cuma saya ceritakan, maknanya nak menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mendatangkan perasaan saya itulah tuan-tuan ya. Baik, saya ni mencari ataupun bukan mencari lah sebenarnya, saya pun tak tahulah macam tu kan. Sebab tu saya katakan ada orang yang memang Allah buat dia ada perasaan tu. Ni semua adalah milik Allah lah, tak ada apa-apa kelebihan daripada kita tuan-tuan ya. Saya daripada saya kecil tuan-tuan ya, saya bukanlah keturunan daripada mak ayah saya yang memang orang yang betul-betul dalam bidang agama. Mak saya bukan ustazah pun, ayah saya pun begitu kan. Tapi seingat saya daripada saya daripada umur saya kecil-kecil lagi lah, saya memang suka beribadat dengan Tuhan lah. Itu semua kerja Allah belaka tuan-tuan ya.
dan kadang-kadang saya solat tu lama kan. Pada awalnya macam tu keadaan saya, Allah buat saya macam tu. Jadi pada kecil tu saya beribadat tu memang dididik oleh mak saya tu supaya pergi masjid setiap waktu. Dan saya suka untuk beribadat lama-lama dengan Allah lah. Kalau saya sembahyang tu lama, ni masa saya kecil-kecil lagi. Dan saya daripada kecil tu saya dah ada perasaan nak dekat dengan Allah lah. Ni saya ingat-ingat balik kan. Kemudian sampai satu tahap bila saya dah semakin dewasa, saya sebenarnya masa ni saya tak tahu apa yang ada pada diri saya. Saya tak tahu. Sebenarnya saya ni apa benda yang saya nak. Dan sampai saya dah dewasa sedikit, saya masuk sekolah tahfiz, hafaz Quran. Ketika tu saya semakin kuat dalam nak mencari sesuatu yang saya tertanya-tanya. Maknanya kenapa aku ni dah hafaz Quran, tuan-tuan. Alhamdulillah. Allah buat saya berada di sekolah tahfiz, mak saya masukkan, alhamdulillah. Saya habislah 30 juzuk Al-Quran tu. Habis. Dan habis dalam proses saya menghafaz Quran tu, saya punya perasaan hati yang masih tak puas dengan kebaikan saya, dengan ibadat saya. Saya rasa macam ada perkara lain yang saya nak kena cari. Saya pun masa tu kita pun tak tahu apa sebenarnya yang ada dalam jiwa kita ni kan. Kita sendiri pun tak kenal apa benda tu. Tapi itulah kita katakan tarikan ataupun tarikan kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam jiwa saya, tuan-tuan ya. Jadi ketika itu saya banyak tertanya-tanya. Saya tertanya-tanya tentang qada qadar. Saya tertanya-tanya tentang manusia ni, yang menggerakkan manusia, yang menjalankan manusia. Ketika itu hati saya tu sudah mula nak mengenal Allah lah. Macam dah mula ada rasa memandang Tuhan gitu. Tapi masa tu saya tak faham, saya tak tahu apa yang saya rasa dan sebagainya. Dan pendek cerita, saya mula macam nak mengkaji untuk mengenal zat Tuhan tu, mengenal hakikat kepada keadaan Allah tu lah. Jangan salah faham, hakikat ni bukan maksudnya nak jumpa dengan diri Allah yang sebenar tu kan. Nanti saya akan ceritalah tentang perkara-perkara gitu lah. Maknanya kita dengan Allah ni kita akan benar-benar bersama dengan dia di akhirat kelak sahaja, tuan-tuan ya. Dekat dunia ni memang tidak sampai kepada macam tu, tuan-tuan ya. Baik, jadi saya ni dalam keadaan mencari, saya mulalah buka kitab-kitab, saya baca kitab-kitab yang halus-halus, tuan-tuan ya. Dan saya dipermudahkan juga oleh Allah untuk saya berjumpa dengan kitab-kitab yang dalam-dalam ni. Kalau saya dekat Kelantan itu masa saya umur 17, umur saya kat Kelantan, saya datang umur 16 tahun kan. Masa tu saya dah mula masuk ke maktabah, maknanya perpustakaan ataupun pergi kedai-kedai buku. Antara kedai buku yang saya selalu pergi Jaafar Awas tu, Kelantan kan. Jadi saya di situ saya dah mula cari kitab-kitab yang halus-halus ni. Dan saya alhamdulillah, saya macam dipermudahkan oleh Allah tu, saya jumpa kitab-kitab yang dalam macam Adurun Nafis, Kashful Asrar, Kashful Ghaibiyah kan, Sirrul Asrar, kitab rahsia dalam rahsia dan sebagainya lah. Jadi kitab-kitab tu saya beli. Dan saya baca lah, tuan-tuan. Tapi saya baca memang saya tak faham. Kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari saya baca, tapi saya tak faham. Tapi saya nak mencari. Masa tu saya tak ada guru. Ni saya nak ceritakan, ada di kalangan manusia memang mencari jalan ketuhanan tu memang ada. Dan saya ceritakan pengalaman ni bukan apa, tuan-tuan, supaya di sana kalau ada orang yang serupa macam diri saya, maka dia perlu maknanya menghidupkan apa yang Allah telah beri dalam hati dia. Kerana kalau dia tak cari benda tu, dia akan jadi tak tenang hidup, dia akan rusing. Jadi macam saya gitu, selagi saya tak jumpa apa yang sebenarnya yang hati saya nak ni, lagi itulah saya rasa macam hidup saya tak sempurna. Saya rasa macam sangkut je. Saya rasa walaupun saya dengan Qurannya, dengan alhamdulillah saya hidup dengan suasana agama kan, tapi saya tetap rasa tak puas kan. Macam itulah. Jadi dari situlah saya mula membaca buku dalam keadaan saya pun tak faham apa yang saya baca. Dan akhirnya sampailah saya belajar, saya sambung terus belajar. Dan akhirnya sampailah saya sambung belajar ke Universiti Al-Azhar Mesir kan. Jadi sambung bahagian syariah Islamiah. Walaupun sebenarnya saya sangat minat tauhid dengan tasawuf kan. Tapi adalah orang kata
kata-kata kawan-kawan dan sebagainya, mereka beri saya pedoman-pedoman, akhirnya saya ambil syariat. Saya ambil syariah. Saya tak ambil tauhid dan tasawuf tu kan. Walaupun minat saya kat situ sebenarnya. Jadi di Mesir saya juga berusaha mencari jalan-jalan untuk mengenal kepada Allah. Dan dalam keadaan saya mencari itu, saya baru terniat ataupun saya diberi kepahaman oleh Allah bahawa sebenarnya jalan ni kita tak boleh nak berjalan dengan sendiri, tuan-tuan ya. Maka ketika itulah saya mula tahu jalan ni saya kena ada guru. Saya kena ada guru. Tapi maknanya saya ni nak cari jalan mengenal Allah tu daripada kecil lagi. Itulah prosesnya, sikit macam itulah tuan-tuan ya. Dan sehinggalah saya mencari guru-guru di Al-Azhar di Mesir. Tapi Allah tak izinkan, saya tak berjumpa lah. Ada orang kata dekat kampung sana, kampung sini. Saya pergi kan. Maknanya saya pergi tu saya nak melihat. Tapi saya belum, maknanya dalam keadaan saya mencari di Mesir itu, mungkin ramai guru-guru yang hebat di Mesir tu, cuma saya lah yang tak diizinkan untuk berjumpa, tuan-tuan ya. Baik, jadi begitulah keadaan saya, sehinggalah saya balik daripada Mesir 2012 dan dengan tergolong ijazah, alhamdulillah. Dan hidup saya ni alhamdulillah banyak benda yang Allah pemudahkan. Pengajian saya, dari segi saya berjaya dalam pengajian-pengajian saya itu alhamdulillah lah. Dari segi dah sekolah tahfiz lagi kan. Maknanya saya tu, hidup saya tu alhamdulillah banyak perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kejayaan yang mudah pada saya lah. Banyak yang Allah pilih saya di kalangan rakan-rakan dalam berjaya dalam pengajian, berjaya di sekolah tahfiz, berjaya di dalam peperiksaan dan sebagainya. Banyak yang Allah berikan saya kemudahan lah, anugerah nikmat tu banyak kan. Tapi itulah, dalam keadaan saya mendapat nikmat tu, saya tak puas sebab saya orang kata macam saya nak cari jalan yang lebih menyempurnakan hidup saya dekat dunia ni lah, yang untuk mengenal Allah sebenarnya. Gitulah sebenarnya. Tapi masa tu saya tak tahu saya cari apa, tuan-tuan ya. Baik, dan seterusnya pada tahun 2012, masa ketika itulah saya dalam sujud saya yang terakhir, setiap kali semayang saya, sebenarnya saya dalam keadaan mencari Tuhan ni, tuan-tuan, sampai tahap saya ni sampai dah rasa macam tak tahan sangat dah dengan ilham-ilham yang datang dalam akal saya ni untuk mengenal tentang pentadbiran dia, tentang perbuatan dia kan, af'al dia dan sebagainya tu. Sampai kadang-kadang saya duduk dalam bilik seorang-seorang tu sebelum saya berjumpa dengan guru lah, tuan-tuan ni. Sebab tu saya kata, bila kita mencari, kita kena cari sampai habis. Kalau tak, maknanya kita akan rasa macam boleh orang kata macam, nak kata macam ni tuan-tuan ya. Kalau saya lah, orang lain saya tak tahulah. Kalau saya rasa macam nak gila. Gitulah tuan-tuan ya. Sebab saya bukan cerita saya saja, saya pernah duduk dalam selimut, saya tak keluar selimut tu sebab saya tak tahu benda yang datang dalam akal saya ni, Allah nak panggil saya ke mana kan. Macam itulah datang tentang Dajjal, tentang syaitan. Masa tu saya tak ada guru lagi, tuan-tuan ya. Tapi itulah tarikan-tarikan panggilan-panggilan dalam hati saya ni yang nak saya mencari tentang hakikat, tentang alam ni apa semualah, tuan-tuan nak. Tentang diri saya sendiri, macam tu lah. Akhirnya pada tahun 2012, tuan-tuan ni dah agak lama lah. Tapi sebelum tu saya suka juga nak cerita dengan tuan-tuan pengalaman saya ni. Semasa saya mencari jalan menuju kepada Allah ni, tuan-tuan, sebelum tahun 2012 tu, masa saya kat Mesir, saya ada balik Malaysia lah. Saya balik, saya jadi imam dekat Air Tawar kan. Dan saya pun ada mencari guru jugalah kan. Rupanya dekat Air Tawar ni, dekat Air Tawar Manjung, Air Tawar Perak kan, ramai juga orang yang bawa perjalanan ni rupanya, tuan-tuan ya. Jadi antara yang saya pernah jumpa di sana ialah saya pernah jumpa dengan seorang yang dikatakan guru lah, tuan-tuan nak. Yang dia ni menyatakan yang dia ni sampai kepada hakikat mengenal Tuhan dan sebagainya lah. Jadi di sana tu adalah pengalaman saya berjumpa dengan guru-guru yang tidak benar ni lah, tuan-tuan ya. Maknanya saya jumpa dengan dia tu, antara pengalaman saya lah, saya nak share dengan tuan-tuan. Sebab tu saya nak kata dengan tuan-tuan, nak cari jalan makrifat ni kena ada syariat.
kena ada syariat lah. Tak boleh kita ni main ikut dan je, ikut guru sana, ikut guru jangan. Nanti kita tak sampai kepada hujung, kita rugi duduk kat dunia ni tuan-tuan ya. Dan maknanya sampai satu tahap ketika saya jumpa dengan seorang tu, saya tak ingat nama dia. Tuan-tuan, dia cerita apa? Dia kata kita ni, hakikat diri kita ni dalam cermin. Tuan-tuan ya. Jadi dia kata dalam cermin tu lah hakikat diri kita. Jadi Tuhan kita tu dalam cermin tu, kata dia. Tu saya pun tak ada berniat nak cerita panjang lah tuan-tuan ya. Sebab saya rasa tak ada faedah sangat pun saya nak cerita lebih-lebih tentang perkara tu. Jadi akhirnya saya tinggal lah nak cerita dengan tuan-tuan, ada orang yang mengenal jalan hakikatnya sampai dia nampak diri dalam cermin tu adalah hakikat diri dia, kan. Dia kata roh dalam tu itulah keadaan Tuhan kita, macam itulah. Jadi ini perkara yang tak betul tuan-tuan ya. Kita nak kenal Allah ni bukan dengan jalan kita mengenal diri dengan tengok dalam cermin tu diri kita dan kemudian kita nampak cermin tu hakikat Tuhan. Tak sampai macam tu, bukan macam tu tuan-tuan ya. Nanti saya akan ceritalah. Jadi kepada yang melihat video saya ni, mungkin orang yang hakikat, orang makrifat ni mungkin kadang-kadang dia condemn saya kan. Dia kata mungkin awak yang tak pernah tahu jalan ilmu tu, awak tuduh orang disesat dan sebagainya kan. Jadi memang betul lah, maknanya dalam cermin ni saya masa tu, orang guru ni dia tanya saya, dia kata kita menghadap Allah ada wajah kan, dia kata kan. Maka saya kata macam mana pula menghadap Allah ada wajah? Dia kata kan kita yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita menyembah siapa? Menyembah wajah Allah, dia kata kan. Ini guru yang tak betul tu lah bagi saya kan. Kemudian dia kata kalau begitu mana wajah Allah tu? Saya kata Allah mana kita kata ada wajah yang kita boleh tengok. Ni yang kita nak kena ada tauhid, nak kena ada tasawuf, nak kena ada fiqh. Jadi dia kata wajah Allah ada kan. Saya buat bodoh lah. Maknanya saya buat bodoh ni, saya buat macam tak pandai lah, buat bodoh lah. Maknanya saya kata macam mana yang dikatakan wajah Allah tu kan. Saya kata saya nak tengok lah kan. Jadi dia pun minta sahabat dia tu pergi ambil cermin dalam rumah kan. Dia kata dia ambil cermin dalam rumah. Kemudian sahabat itu ambil lah cermin dalam rumah. Dan dia ambil cermin tu, dia bagi kat saya. Dia kata hang tengok, masa tu saya masih belajar lagi tuan-tuan ni. Tapi masa tu saya kat Mesir lah. Saya balik cuti sekejap. Dia ambil cermin tu, kemudian dia tengok, dia kata hang tengok dalam cermin tu siapa? Saya kata dalam cermin tu saya lah. Dia kata bukan. Dalam cermin tu lah wajah Allah. Tu yang saya kata Allah. Cuma mana boleh jadi macam ni. Tapi masa tu saya kata malas nak buat bodoh. Kalau kita buat pandai kan, dia tak bercakap kan. Dan dia cakap dengan saya, dia kata kalau kamu nak dengar penerangan saya, syarat awal dia kata kamu tak boleh banyak tanya, dia kata. Banyak tanya tak boleh, berhujah tak boleh, dia kata. Kalau nak dengar penerangan saya, dengar je, dia kata. Tapi kalau nak berhujah, minta maaf, dia kata. Dia cakap macam tu. Kemudian saya kata tak apa. Jadi saya ada juga, saya macam gurau-gurau dengan dia. Saya kata kalau ayam tengok dalam cermin tu muka ayam, maknanya tu kan Tuhan kan. Lepas tu dia kata tak ada, dia kata ayam punya cerita, kita punya cerita. Kalau saya kata banyaklah wajah Allah. Dia kata tak ada, itu hakikat diri kita, hakikat diri kita, maknanya dalam tu adalah wajah yang diwajahkan oleh Allah, gitulah. Lebih kurang tu tak apalah. Jadi begitulah lebih kurangnya. Maka saya tinggalkan lah. Sebab yang saya lagi satunya, bila sampai waktu azan semayang ni, dia tak semayang. Tuan-tuan ya. Bila waktu zuhur, saya masa tu imam, saya nak balik, dia tak semayang, tuan-tuan ya. Begitulah seterusnya. Ada juga saya jumpa dengan guru-guru yang berbagai-bagai rupa lah, tuan-tuan lah. Dan akhirnya sampaikan saya jumpa dengan seorang guru di tengah-tengah malam, datang ke masjid, orang dah balik datang kan. Kemudian saya tengok waktu subuh dia tak semayang, maka saya tinggalkan, tuan-tuan ya. Sebab dia memang tak semayang terus, bukan setakat tak semayang, tuan-tuan. Bila saya kata kenapa tak semayang, dia kata saya dah semayang dekat Sidratul Muntaha, dia kata. Bunyi dia hebat, tuan-tuan ya. Dan kemudian dia tak puasa hari tu, hari puasa Ramadan kan. Dia tak puasa, dia makan. Kemudian dia minta saya duit kan. Jadi saya rasa macam dah lari dah dia punya jalan. Tapi dia ada ilmu, dia boleh terang kan. Dia ada ilmu, dia boleh cerita hakikat kita apa semua kan. Itu proses dalam saya mencarilah. Mujurnya sebab saya ni adalah basic agama tu kan. Sebab saya pun bersekolah tahfiz, masuk ke pondok kan. Jadi bila ada benda-benda macam tu, saya macam orang kata ilmu yang kita belajar ni dengan apa yang dibawa tu, maka tak kena, tuan-tuan ya. Maka sebab tu jalan nak mengenal kepada Allah ni sebenarnya adalah jalan yang memang tak lari langsung daripada syariat, hakikat, tarikat dan sampai kepada makrifat.
Tapi kalau ada orang kata orang fiqh, orang tauhid, orang fiqh jangan banyak cakap lah kan. Orang kata orang fiqh jangan sibuk lah nak masuk hal-hal hakikat ni apa semua kan. Jadi orang fiqh duduk tepi lah, tak betul. Tak betul. Maknanya cuma kita kata gini, orang yang mengaji fiqh, kalau dia tak masuk kepada pengajian tauhid ataupun pengajian tasawuf hakikat ni, bukan dia menolak, kadang-kadang mungkin dia kurang jelas. Begitulah. Kita tak boleh kata maknanya ilmu mengenal Allah ni fiqh tak ada. Tak boleh kata gitu. Maknanya bukanlah ilmu mengenal kepada Allah ni syariat letak tepi. Bukan. Itu tak betul. Sebab memang ramuan ataupun jalan untuk kita kenal kepada Allah ni, dia memang bermula daripada bawah lagi. Dia bermula daripada syariat. Dan orang yang kenal Allah ni adalah orang yang memang syariatnya adalah syariat yang sempurna. Kemudian daripada kesempurnaan syariat, itulah dia mula masuk kepada tarikat, hakikat dan sebagainya. Kalau ada orang fiqh yang menolak tasawuf ni, mereka menolak tasawuf ni oleh kerana memang kadang-kadang benda yang dibawa oleh jalan tasawuf ni kadang-kadang yang berlanggar dengan syariat itu, bukan berlanggar dengan syariat tu maknanya berlanggar dengan syariat tu syariat yang betul tu tak boleh langgar, tuan-tuan ni tak boleh langgar. Jadi yang berlanggar dengan syariat tu maksudnya kadang-kadang ada benda-benda yang orang hakikat bawa ni, orang makrifat bawa ni, kadang-kadang penerangan mereka tu kadang-kadang mengelirukan orang fiqh untuk mereka faham istilah-istilah tu. Tapi kalau kita jelaskan dengan betul kan, kita beri penerangan dengan jelas, maka orang fiqh pun akan terima. Sebab hakikat sebenarnya sama ada syariat ke, hakikat ke, tarikat, makrifat, semuanya datang daripada Allah kan. Jadi semuanya benar, semuanya benar. Cuma kadang-kadang orang fiqh ni ditolak sebab dia kadang-kadang tak faham maksud sebenar daripada penerangan perkara istilah itu. Contohnya wahdatul wujud kan. Kadang saya tengok orang yang menolak wahdatul wujud ni, penerangan itu memang betul lah ditolak tu sebab dia memang faham wahdatul wujud ni adalah yang mensyirikkan ataupun yang menyatukan Allah dengan diri kan. Jadi penerangan ni betul lah, memang betul. Apa yang dipaham tentang wahdatul wujud tu syirik, betul. Sebab dia faham wahdatul wujud tu macam tu, maka syirik lah. Tapi bila kita yang dengar balik penerangan tu, sebenarnya wahdatul wujud yang sebenar bukan seperti mana yang dia faham. Itu yang orang fiqh kadang-kadang tolak tu. Wahdatul wujud yang sebenarnya yang tidak sampai kepada menyamakan Allah dengan makhluk ataupun menyatukan Allah dengan makhluk, yang betulnya bagaimana, maka orang fiqh pun boleh terima kan. Cumanya kadang-kadang orang fiqh ni dia tidak mendalami dengan lebih dalam tentang perjalanan ni, maka dia mudah nak menolak lah kan. Contohnya macam anal haq dan sebagainya kan. Kadang-kadang mereka menghukum kerana mereka tak tahu penjelasan yang sebenar. Tapi saya nak sebut, orang hakikat, orang syariat, orang makrifat adalah orang yang memang syariatnya 100% benar, dan syariatnya syariat yang tidak lari daripada apa yang Nabi SAW ajarkan. Dan orang makrifat ni ataupun orang yang kenal kepada Allah ni adalah orang yang membawa syariat yang 100% yang tulen, syariat yang betul, yang mengikut kepada mazhab Syafi'i, yang mengikut kepada perjalanan yang betul. Maka mereka lah orang-orang yang sampai kepada tahap makrifat. Ada pun orang yang disebutkan setengah-setengah pengajian dalam, kita tengok dalam YouTube ada orang terang, dia kata orang fiqh ni dia kata lain, fiqh lain, hakikat lain. Itu tak betul. Sebab dia tak boleh jadi makrifat melainkan kena ada syariat tu sebagai asas perjalanan. Kalau tak sampai tahap makrifat. Perjalanan yang menolak syariat ni perjalanan yang sesat, tak betul. Dia macam kita kata macam ni lah tuan-tuan, kalau kita nak buat gulai kari kan, tak boleh nak ada kari tu tiba-tiba siap masak kari macam tu. Dia nak kena ada ramuan-ramuan dia kan. Maknanya kalau kita kata kari tu sendiri pun, serbuk kari tu pun, dia takkan jadi kari macam tu. Dia ada campur macam-macam sampai dia jadi kari kan. Dah ada kari tu pula nak kena ada air dan sebagainya, maka barulah sedap, santan dan sebagainya, barulah sempurna tuan-tuan. Maka begitulah juga jalan hasil makrifat ni. Maknanya bukan orang makrifat ni makrifat je, syariat tak ke mana. Jadi itu orang yang tertipu daya dengan syaitan tuan-tuan ya. Itu yang saya nak buat video ni sebab saya tak nak orang yang mengambil hakikat syariat, mengambil hakikat makrifat tapi syariat letak ke mana kan. Itu yang timbul ilmu yang diterang oleh, minta maaf sebutlah tuan-tuan ya, yang disebut oleh siapa nama tu, Allah, Lepat kan, Lepat Arifin apa tu kan.
yang kita tengok penerangan dia tentang syariat, dia tak ke mana-mana dia terangnya kan, ikut kefahaman dia lah. Yang tu saya kata ilmu nukil-nukilan tu kan. Jadi saya buat YouTube ni maknanya saya nak beri penjelasan, dan mana yang kita kata jangan ikut lah tuan-tuan ya. Sebab itu juga akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak kan. Saya ada tengok juga orang yang menyampaikan tentang cerita pasal ilmu ni kan. Saya tengok juga ujah-ujah dia orang ni dan sebagainya, dan saya bila tengok Allah, saya kata banyaklah YouTube ni, kadang-kadang orang view tu nak kata sampai sejuta, tak sejuta lah, tapi kadang-kadang view tu sampailah juga 85k dan sebagainya. Ramailah orang yang mengikuti kan penerangan tersebut kan. Baik, kalau kita nak betul cari jalan untuk mengenal kepada Allah ni, carilah daripada guru-guru yang betul-betul membawa jalan ini mengikut kepada landasan syariat. Itu yang paling pertama, asas dia. Sebab tak dapat tidak, syariat itulah sebenarnya yang akan membawa sifat kehambaan yang sebenar, dan daripada syariat itulah yang akan sampai kepada membersihkan hati, dan daripada hati itulah dia akan tembus masuk ke dalam sehingga kepada hakikat, dan daripada hakikat itulah dia akan pergi kepada makrifat. Tuan-tuan ya. Baik, jadi pendek ceritanya begitulah saya berjumpa dengan 3 orang guru. Dan sebelum saya berjumpa dengan guru saya yang sebenar ni tuan-tuan ya, saya ada juga berguru dengan seorang guru yang betul, perjalanan tu betul, dengan Tuan Guru Haji Idris. Jadi alhamdulillah, sebab kita ada syariat ni tapi lah. Jadi Tuan Guru Haji Idris ni, saya berguru dengan dia, dan dialah guru pertama saya dalam saya menjalani jalan menuju kepada Allah ni lah. Dan Tuan Guru Haji Idris ni, ataupun saya panggil dia Tok Wan atau Pak Lang ni, saya jumpa dia umur 16 tahun dekat Berwas ni. Dan di situlah dia mengajar saya zikir Allah. Jadi dia kata hang kena banyak zikir Allah. Jadi masa itulah saya dah mula menjalankan hati saya ni dengan banyak menyebut nama Allah. Begitulah tuan-tuan ni. Jadi teruslah saya berjalan sampailah saya umur saya balik daripada Mesir itu tahun 2012. Saya tak ingat umur saya berapa tahun tuan-tuan ya. Jadi saya balik umur 2012 dalam keadaan saya masih rasa tak berjumpa dengan guru yang benar-benar boleh membimbing saya untuk mengenal kepada Allah. Maka masa itulah saya semayang, dan setiap saya semayang itu di sujud saya yang terakhir, saya akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh di sujud yang terakhir. Ya Allah, saya kata lama dah saya mencari, ataupun saya kata saya sebut dalam munajat saya macam itulah, saya kata ya Allah, saya lama dah mencarimu lah, begitu saya kata, mencarimu ya Allah, saya nak kenal, saya nak dekat denganmu ya Allah. Begitulah dalam munajat sujud saya. Bukan satu semayang, saya setiap kali saya semayang saya akan buat macam tu. Saya kata tolonglah jumpakan saya dengan guru yang sebenar, guru yang mursyid, guru yang betul-betul boleh membimbing saya untuk mengenal kepadamu ya Allah. Dan saya kata ya Allah, ketemukan saya dengan walimu ya Allah, wali-walimu ya Allah kan. Sebelum tu tuan-tuan, saya ada dah bermimpi jumpa dengan orang yang baju putih datang dalam mimpi saya kan, keliling diri saya dan sebagainya, gitulah tuan-tuan ya. Dan saya hari ni saya rasa betul-betul, saya rasa dalam diri saya ni tuan-tuan, yang hari ni saya punya rasa kuat untuk mencari Allah, mengenal Allah ni, saya yakin kerana doa daripada atuk nenek moyang saya. Rupa-rupanya saya baru tahulah gitulah tuan-tuan ni, bila saya sembang dengan opah saya masih hidup lagi lah tuan-tuan ni. Opah saya cerita atuk saya ni siapa orangnya kan. Maka saya tahulah rupanya atuk saya ni Tuan Guru Imam Ahmad kan, Tuan Guru Haji Ahmad, seorang yang ulama besar di Perak, terkenal lah tuan-tuan ni. Dan dia adalah seorang orang wali-wali Allah lah, di kalangan wali-wali Allah. Mungkin berkat doa-doa mereka ni lah yang menyebabkan termakbulnya doa mereka ni, menyebabkan saya ni di antara cucu-cucu mereka ni ada perasaan nak mengenal kepada Allah. Sebab atuk saya yang lepas-lepas ni, mungkin darah keturunan mereka ni lah yang mengalir dalam tubuh badan saya tuan-tuan ni. Dan walaupun mak ayah saya tidaklah ke arah begini, maksudnya mak ayah saya itu alhamdulillah orang baik kan, rajin ke masjid. Ayah saya pun seorang Bilal kan. Mak saya pun mengajar juga kan, mengajar agama jugalah. Tapi bukanlah kata yang betul-betul mencari jalan ketuhanan ni. Tapi alhamdulillah, maknanya mungkin berkat doa-doa atuk nenek moyang saya daripada keturunan Imam Haji Ahmad dan sebagainya tu,
sampai kepada saya. Hari ni yang saya rasa sebab itulah mungkin saya tercari-cari jalan ketuhanan ni kerana mungkin darah keturunan saya ada. Tapi ini semua hadza min fadli rabbi, ini semua adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan gitu. Baik, jadi 2012 tu saya berdoa lah. Jadi tuan-tuan yang nak mencari jalan mengenal kepada Allah, doa banyak-banyak kepada Allah. Nah, ya Allah, kata ketemukan aku dengan kekasih-kasihmu, wali-walimu, kata kan, wali-walimu yang benar di sisimu ya Allah, dan jadikan aku ni berada di bawah bimbingan dia, tuan-tuan gitu. Dan akhirnya saya dalam 2012, dalam hujung 2012, saya adalah sebab-sebab cerita macam-macam lah. Akhirnya saya berjumpalah dengan guru saya, yakni Syekh Abdullah, guru saya Syekh Abdullah. Jadi Syekh Abdullah ni guru saya daripada 2012 sampai sekarang lah. Dan di tangan Syekh Abdullah ni lah saya mengenal jalan makrifat ni. Itu sebenarnya. Jadi di jalan Syekh Abdullah ni lah yang membimbing saya sehinggalah saya mengenal jalan-jalan yang nak sampai kepada Allah ni macam mana. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, memang nak kenal Allah ni tak dapat tidak, dia kena ada guru lah. Kalau tak ada guru, kita nak dapat penerangan daripada siapa kan. Dan guru ni mestilah orang yang sudah benar-benar melalui jalan ni. Jadi tak boleh kita anggap nak cari guru yang dia masih bergulungan dengan nafsu kan, ataupun dia sendiri masih berjalan, ataupun dia sendiri masih tidak faham jalan ni dan sebagainya. Maka kena cari guru yang benar-benar kekasih Allah yang sudah sampai hatinya kepada Allah. Jadi itulah guru saya yang dia ada di Terengganu sekarang ni, tuan-tuan ni, dan saya maknanya belajar dengan dia lah. Sampai ke hari ni lah saya masih anak murid kepada Syekh Abdullah, guru saya. Tapi tuan-tuan, bukan bermakna saya maknanya bila saya berguru dengan Syekh Abdullah ni saya tidak menerima guru-guru yang lain, tak, bukan. Kita tak diajar macam tu. Guru kita ramai tak apa, tak ada masalah. Tapi maknanya dalam keadaan kita belajar ni, kita belajar dengan banyak guru tak apa. Sebab kalau kita tengok Imam Syafi'i pun guru dia beribu. Imam-imam yang sebelum-sebelum ni, imam-imam kita yang lampau-lampau ni, ulama-ulama kita, guru mereka bukan seorang, guru mereka ramai. Jadi jalan nak kenal kepada Allah ni, kalau tuan-tuan ada jumpa guru-guru yang memang betul-betul yang tuan-tuan yakin dengan perjalanan kepada Allah, maka tak ada masalah. Tuan-tuan boleh maknanya berguru dengan orang lain lah, tuan-tuan ya. Tapi maknanya kita kena pastikan guru itulah guru yang betul-betul orang-orang yang sampai kepada Allah, ataupun orang yang wali-wali Allah lah, itulah. Maknanya bukanlah bila saya kata saya berguru dengan Syekh Abdullah ni saya menolak guru-guru yang lain. Tidak, maknanya semua jalan-jalan yang menuju kepada Allah ni kita mengikuti, kita menyokong kan, gitu. Cumanya di akhir zaman ni memang susah lah nak cari guru-guru yang betul-betul kekasih Allah ni, tuan-tuan ni. Guru-guru wali-wali Allah ni, kalau kita nak tengok dari segi asas mudahnya, mestilah syariat dia yang pertama adalah syariat yang benar, syariat yang tidak terkeluar daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi. Tengok akhlak dia, tengok akhlak dia, tengok ibadat dia, tengok solat dia, tengok kejenihan wajah muka dia, tuan-tuan ya. Tengok cara dia bercakap, tuan-tuan. Tengok budi pekerti dia, rendah diri dia dan sebagainya, tuan-tuan ya. Dan yang paling penting adalah dengan guru mursyid ni, bila kita bersama dengan mereka, yang paling penting adalah pengajaran mereka itu benar-benar menyentuh hati kita dan kita semakin terasa perubahan kita dalam keadaan kita menuju kepada Allah. Maknanya kita dapat hasil, itu yang paling penting, hasil perjalanan kita kepada Allah tu semakin kita terlihat. Maknanya keterbukaan hijab itu, kita semakin nampak tentang rasa-rasa kita dengan Allah tu. Itu yang paling penting dengan guru mursyid ni. Maknanya kata kalau kita ni ada guru mursyid, dia tak ajar kita tentang syariat yang semakin halus dengan Allah, tu tak boleh terima. Ataupun dia tak ajar kita untuk betulkan hati, ataupun dia tak ajar kita jalan untuk kenal kepada Allah sampai kepada hujungnya bagaimana keadaan kita dengan Allah, dia tak tunjukkan pada kita, maka itu bukan guru mursyid lah. Guru mursyid ni dia akan tunjuk kita jalan sampai ke hujung, sampai kepada penghabisan. Dia akan bimbing kita ikut bawah dia macam mana, dan dia boleh tahu keadaan-keadaan hati kita sejauh mana kita dengan Allah dan sebagainya lah. Jadi guru mursyid ni orang-orang yang benar-benar bersih. Jadi tuan-tuan nak tengok guru mursyid ni, tengoklah akhlak budi pekerti dia, tengok daripada diri dia dengan dunia, tuan-tuan nak tengok keikhlasan dia kan.
Macam ulama-ulama kita, macam kita kata Habib Ali Zainal Abidin, cara dia menyampaikan, contohnya begitulah kan. Dan guru mursyid ni kalau kita tengok muka dia, kita rasa nak ingat Allah. Dan kalau kita duduk depan dia, kita tak duduk depan dia ni, kita tak akan dengar ucapan-ucapan selain daripada Allah. Maknanya dia akan cerita pada kita, apa sembang kita tu semua untuk bawa kita kepada Allah. Maknanya kita duduk depan dia ni, hati kita macam dicas. Gitu tuan-tuan ya. Saya mengaji tahfiz, mengaji di Al-Azhar Mesir, kita tak dikhususkan bahagian-bahagian macam ni kan. Jadi guru mursyid ni memang nak kena cari, dia ada bahagian khas dia tuan-tuan ya. Baik, itu sedikit pengenalan tentang perjalanan saya kepada Allah. Dan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan hari ini ialah ilmu-ilmu makrifat tu, jalan-jalan untuk sampai kepada Allah tu bagaimana. Nanti maknanya kata kita dah jelas lah perjalanan kita ni macam mana, apa kita kata makrifat tu apa kan, hakikat tu apa, tarikat tu apa, syariat tu apa kan, dan macam mana kita nak berjalan dari satu peringkat ke satu peringkat. Saya akan ceritakan untuk sesi-sesi yang seterusnya lah tuan-tuan ya. Mungkin untuk hari ni sekadar ni dululah kan, sebagai pengenalan awal, dan mungkin insya-Allah nanti saya akan kupas lagi tentang perkara begini. Dan mungkin insya-Allah perkara ni boleh juga menjadi panduan untuk kita semua yang nak mengenal kepada Allah ni. Maknanya step-step yang kita nak kena pergi kan, macam tu. Dan tuan-tuan, saya ni walaupun saya tahu jalan, saya tahu ilmunya kan, sudah diperjelaskan oleh Syekh, walaupun mungkin ada juga 2-3 ilmu yang saya tidak habis lagi belajar dengan Syekh. Mungkin ada 2-3 perkara yang saya belum jelas. Tetapi tuan-tuan, saya nak sebut, makna kata saya ni walaupun dah ada guru, walaupun dah ada ilmunya, boleh terang dan sebagainya tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, maknanya bukan bermakna kita ni, ataupun saya lah, bukan makna saya ni orang yang sudah sampai kepada tahap makrifat. Tuan-tuan ya, makrifat ni bukan senang. Cuma saya buat video ni bukan menunjukkan saya ni guru, bukan. Saya orang yang berjalan, orang salik dipanggil. Dan saya masih berjalan, masih mujahadah. Dan saya maknanya belum benar-benar sampai kepada Allah, dan masih berada di bawah bimbingan guru Syekh Abdullah gitu. Dan saya nak sebut dengan tuan-tuan, maknanya benda ni nak dapat makrifat dengan Allah ni, nak sampai kepada Allah ni, Allah bukan senang perjalanan ni. Sebab apa? Sebab nafsu kita, dosa kita, kelalaian kita. Orang yang sampai kepada Allah ni, antara tanda alamatnya adalah orang yang memang hatinya sudah tidak memikirkan apa dah, kosong. Kita banyak yang kita jumpa dekat luar-luar ni kan, maknanya cerita makrifat tapi sembahyang pun tak. Itu tak kena tuan-tuan. Orang yang semakin dapat rasa makrifat tu, ataupun rasa kemanisan mengenal kepada Allah ni tuan-tuan, ibadat dia akan semakin lama. Ibadat dia akan semakin sedap lah, ataupun semakin lazat. Ataupun, ialah tuan-tuan, kekasih. Apa maksud kekasih? Kekasih ni maknanya macam kita hari ni mudah, lelaki dengan perempuan. Kita tengok perempuan yang kita minat, dia, kita dapat dia, kita rasa macam mana kan, kita rasa tak nak pisah dengan dia. Bahkan kita tak nak hilang diri dia daripada hati kita kan. Itu maksud kasih. Jadi orang kata kasih, tapi perintah Allah sembahyang pun dia kata tak wajib dan sebagainya kan. Sampai berani pula menukar hukum Tuhan kan. Itu tak kena. Apa cerita pasal mengenal Allah tapi pakai gelang, benda tu haram tuan-tuan. Ni kata tipu daya syaitan banyak ni. Cerita pasal makrifat tapi ni merokok. Sambil bercerita tu merokok. Wali-wali Allah tak merokok tuan-tuan. Wali-wali Allah tak merokok. Sebab mana mungkin wali-wali Allah duduk atas perkara-perkara makruh tuan-tuan ni. Mereka ni tuan-tuan, hati mereka sangat halus dengan Allah. Sangat halus. Akhlak mereka sangat tinggi tuan-tuan ni. Kalau kita rasa akhlak kita tinggi dah kan, kita tengok orang baik-baik ni, tuan-tuan tengok orang wali-wali ni, dia sangat-sangat tinggi. Sampai kita tak mampu nak ikut dia, tuan-tuan ya. Kalau ibadat dia, kan kita mampu baca Quran, mungkin 3-4 muka kita dah tak larat, dah juzuk 2 juzuk. Dia boleh baca Quran daripada subuh sampai zuhur, dia akan baca Quran. Kita hari ni selawat 100 kali, 1000 kali pun kita tak larat. Tapi wali-wali Allah ni, mereka boleh berzikir setiap hari ni. Ada zikir-zikir mereka yang mereka amalkan, yang mereka buat. Ada kata-kata, panggil dia punya amalan-amalan khas itu, tuan-tuan ya.
yang kita kena sibuk sana sini dan sebagainya. Jadi wali-wali Allah ni mereka ni orang yang sangat dekat kepada Allah. Jadi macam itulah tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, maknanya jalan yang betul itu ada, bukan tak ada di akhir zaman ni, ada, tapi sudah terlalu sedikit. Macam apa yang Syekh Abdullah sebut pun macam itulah. Syekh kata ketika mana dia nak menyampaikan jalan ni, maka itulah yang dia melihat keadaan dunia pada hari ni. Dia kata dia tengok tarikat banyak, tapi kebanyakan tarikat tu satunya sesat, tak betul, jalan tu tak betul. Yang kedua, Syekh kata kebanyakan tarikat ni banyak yang dah terputus, maknanya dia nak bawa orang pada Allah tapi dia sendiri pun masih berjalan. Macam saya ni tak mampu nak bawa orang kepada Allah. Saya boleh ceritalah, ilmu saya boleh cerita, tapi mana kata yang betul-betul bawa manusia kepada Allah ni, yang ada jalan yang betul pegang ni adalah Syekh lah, Syekh Abdullah tuan-tuan. Okay, saya boleh tunjukkan jalan lah kan, sebab saya maknanya tahu ilmunya kan. Tapi Syekh kata sebab Syekh nak bawa jalan ni, sebab Syekh kata tarikat ni ada yang tak betul. Yang keduanya, Syekh kata tarikat ni ada yang orang yang bawa tarikat tu dia sendiri tu masih berjalan, dia sendiri tu maknanya nafsu masih tak habis, tapi dia nak bawa orang kepada Allah. Jangan sebab dia nafsu dia pun tak habis. Gitu tuan-tuan ya. Dan maknanya tarikat ni kadang-kadang ada yang berjogetnya, kadang-kadang tarikat ni bukan semuanya betul, ada juga yang tak betul kan. Ada yang tarikat untuk mengubat orang lah dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang bukanlah tuntutan di atas jalan ni tuan-tuan ni. Baik, saya rasa sekadar itulah tuan-tuan, ni pun dah 51 minit. Nanti insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk sesi makrifat. Sesi 2 saya akan jelaskan apa itu makrifat ya. Apa itu bagaimana jalan orang yang sampai kepada Allah tu. Di atas jalan tu ada berapa jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan kita. Dan jalan ni tuan-tuan tak ada masalah, kita boleh sebarkan. Mana kita tak ada orang kata nak dapat ilmu ni kena jumpa saya dalam bilik, tak ada masalah, sebab benda betul kan. Cuma kadang-kadang kita tak sebarkan secara meluas ni sebab kadang-kadang ada orang tak minat. Jadi kita cerita pun orang macam tak nak dengar. Yang kedua, kalau kita cerita berlebih-lebihan pun kadang-kadang ada manusia yang mungkin syariatnya tidak begitu kemah, maka takut dia memfitnah istilah itulah tuan-tuan kita nah. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ni, pada pagi Jumaat ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang mencari jalan kepada Allah ni, Allah pemudahkan urusan, dan kita yang betul-betul diberi perasaan yang kuat untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah beri kita jalan itulah, dan kita berjaya sampai kepada penghujung tuan-tuan. Maknanya kata kalau kita tak sampai kepada penghujung pun, yang penting kita sudah mengikuti jalan ni pun sudah nikmat yang maha besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita sudah berjalan. Sampai tak sampai tu kerja Allah lah tuan-tuan ya. Maksudnya sampai ni adalah orang yang sampai kepada tahap nafsunya mati semua. Tak ada dah nafsu-nafsu dia kepada makhluk, kepada harta benda dunia kan. Sebab tu Syekh Abdullah kadang-kadang dia kata apa, kadang-kadang orang ni cakap tinggi. Cakap tinggi ni maksudnya cakap hakikat, makrifat ni macam seolah orang ni sudah menjadi kekasih Allah. Tapi Syekh kata bila tengok dalam hati masih banyak cinta ke dunia, Syekh kata. Jadi kadang-kadang orang yang ada ilmu ni, kadang-kadang mereka ni bercakap ni, mereka orang kata bercakap tu sebab bukan tamak lah. Maknanya dia orang ni kadang-kadang sibuk nak jadi guru, macam tu lah tuan-tuan ya. Sibuk nak jadi guru, tapi kadang-kadang hati tu pun masih banyak perkara-perkara maksiat, ataupun hati tu masih banyak perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah gitulah tuan-tuan ya. Jadi orang macam ni biasanya tak lama lah, sekejap je. Sekejap jadi dia bawa orang pada Tuhan, lama-lama orang tinggalkanlah dia kan, sebab tak betul tuan-tuan ya. Begitulah. Jadi sekadar tu, segala yang baik semua datang daripada Allah. Minta maaf tuan-tuan kalau apa yang saya sampaikan ni belum lagi menepati apa yang tuan-tuan nak. Tak apa, tuan-tuan dengar dulu untuk pengenalan awal ni, dan kemudian nanti kalau ada apa-apa yang nak bertanya boleh komen di bawah lah tuan-tuan ni. Nanti saya akan balas ke macam mana nanti ya. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.